Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan negara bergantung harapan kepada para pendidik untuk membentuk dan melahirkan generasi cemerlang dalam semua aspek, terutama aspek ilmu dan akhlak yang mulia. Titah baginda, jika ilmu dan akhlak menjadi pakaian bagi bangsa, maka tidak diragukan lagi bangsa tersebut adalah bangsa yang bermartabat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan negara Brunei Darussalam juga sedang mengisi atau membina diri dengan ilmu dan akhlak yang dibawa oleh junjungan besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertitah pada Majlis Convocation ke-10 Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, Kebawah Duli Yang Maha Mulia selaku Chancellor Kupu SB menyarankan bagi melahirkan graduan yang boleh diiktiraf sebagai ulama, sistem dan program pengajian sayugia sentiasa dinilai atau direview. Mengenai kejayaan semua graduan menamatkan pengajian masing-masing, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan kejayaan tersebut perlulah disyukuri dengan meningkatkan lagi ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan amat gembira, beta ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing. Beta juga mengucapkan tahniah kepada para ibu bapa dan penjaga serta para pensyarah Kupu SB yang sentiasa memberikan sokongan dan bimbingan kepada para graduan. Kejayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini perlulah disyukuri dengan meningkatkan lagi ketakwaan terhadapnya. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menyentuh mengenai matlamat Kupu SB iaitu melahirkan model insan pendidik yang berkepekaran. Begitu juga dengan Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa untuk melahirkan para ulama. Jika sistem dan program pengajian di kedua-dua institusi berkenaan dilaksanakan dengan berkesan, pada pendapat baginda, pasti ia mampu melahirkan graduan yang berkualiti dan cemerlang. Alhamdulillah, kedua-dua buah institusi agama ini sudah pun melahirkan sekian ramai graduan. Cuma soalnya, adakah mereka itu sudah boleh diiktiraf sebagai ulama? Pada hemat beta, ini semua banyak bergantung kepada sistem dan program pengajian. Oleh itu, sayugia sistem dan program itu sentiasa dinilai atau direview. Kiranya graduan, sarjana muda dan diploma tertinggi perguruan agama pada hari ini adalah keluaran dari program yang telah dikemaskinikan sejak tahun 2016. Program ini mengintegrasikan antara pengalaman akademik dan perkembangan syahsiah melalui program co-curriculum. Jika program seperti ini dilaksanakan dengan berkesan, pada pendapat beta, ia sudah tentu mampu untuk melahirkan para graduan yang benar-benar berkualiti dan cemerlang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah negara bergantung harapan kepada para pendidik untuk membentuk dan melahirkan generasi cemerlang dalam semua aspek, terutama aspek ilmu dan akhlak yang mulia. Ilmu dan akhlak, manakala keduanya itu menjadi pakaian bagi bangsa, maka bangsa tersebut tidak diragukan lagi adalah bangsa yang bermartabat. Inilah yang kita di Brunei Darussalam sedang mengisi atau membina diri dengan ilmu dan akhlak yang dibawa
oleh junjungan besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun institusi pengajian tinggi seperti Kupu SB adalah turut dibebankan dengan amanah ini. 251 orang graduan menerima ijazah dan diploma dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB kali ke-10 kelemarin. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Chancellor Kupu SB berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi Majlis Kupu SB. Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i selaku Ahli Alim Majlis Kupu SB dan Dr. Haji Adnan bin Haji Basar Rais Kupu SB. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Mufti Kerajaan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pusat Persidangan Antarabangsa bergema dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Mudathir oleh para graduan. Intisari surah menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan semua orang Islam untuk segera bangun memberi peringatan kepada manusia untuk menyembah dan mengagungkannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan harta kekayaan dan anak pinak yang banyak kepada hamba-Nya serta memudahkan mereka mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, namun kebanyakan manusia selalu bersifat tamak, degil dan ingkar. Sementara itu, dalam usaha berdakwah, kita diseru supaya menjaga penampilan dengan pakaian yang suci bersih serta menghindarkan diri dari melakukan sebarang kejahatan. Dr. Haji Adnan dalam sembah alu-aluan menyembahkan mengenai kejayaan Kupu SB mengeluarkan graduan pertama program Sarjana Muda Perguruan Agama dari kurikulum universiti. Graduan ini telah dididik dengan pengalaman pedagogi, penguasaan sukatan pelajaran secara bersepadu iaitu usuluddin, syariah, sejarah Islam, bahasa Arab dan juga pengalaman asas sebagai graduan universiti. Mereka juga adalah keluaran pertama yang memegang pengalaman kursus minor dengan pelbagai bidang yang sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Sebanyak 13 program minor yang ditawarkan iaitu dakwah dan kepimpinan, falsafah dan pemikiran Islam, fiqhul usrah, inovasi dan teknologi pendidikan Islam, keusahawanan dalam pendidikan Islam, kewangan Islam, pendidikan awal kanak-kanak, bimbingan dan kaunseling, pendidikan khas, pendidikan Melayu Islam Beraja, pendidikan sains kesihatan Islam, pendidikan seni Islam dan pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemudian berkenan melafazkan titah kuasa Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah dan diploma
kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada 251 orang graduan yang menerima ijazah dan diploma, seorang graduan menerima ijazah sarjana perguruan agama dalam kajian Ahli Sunnah wal Jamaah. 16 graduan menerima ijazah sarjana perguruan agama dalam bidang pendidikan Islam. 2 graduan menerima ijazah sarjana perguruan agama Usuluddin. Dayang Nurul Ashikin binti Haji Mursidi. Dayang Siti Nurul Syahirah binti Awang Ruslan. Awang Muhammad Nurhanis bin Ismail. 31 graduan menerima diploma perguruan agama lepasan ijazah. 6 graduan menerima diploma perguruan agama lepasan ijazah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. 136 graduan menerima ijazah sarjana muda perguruan agama dalam pendidikan Islam. 57 graduan menerima diploma tertinggi perguruan agama dalam pendidikan Islam. Dan 2 graduan menerima diploma pengajian kitab turath. Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agama Pendidikan Islam dengan minor Pendidikan Melayu Islam Beraja lulus dengan sangat baik dipersilakan Dayang Nabilah Wajihah binti Haji Zamhari. Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi perguruan agama di negara ini, KUPU-SB berperanan dalam melahirkan pendidik dan pemimpin bertakwa, berwibawa, berakhlak mulia, berdaya saing, berpengetahuan, berfikiran terbuka, berkemahiran tinggi dan komited. KUPU-SB juga telah mencatat beberapa perkembangan, antaranya pengubahsuaian semula kurikulum pengajian Al-Quran dengan menambah kredit kursus berkaitan kursus akademik. Muhammad Khairul Azri bin Najir Rahmat. Selain itu, KUPU-SB mula giat mengadakan jarawara kefahaman prinsip-prinsip maqasid syariah di beberapa jabatan kerajaan dan kementerian-kementerian. Memahami akan keperluan era yang bergerak pantas menuju kepentingan mempelbagaikan kemahiran dan kompetensi, KUPU-SB kini mengembangkan peranannya dalam melahirkan pelajar yang berkualiti. Merlang dipersilakan Dayang Nurul Zaimah binti Haji Muhaiddin. Dan lulus dengan kepujian dipersilakan Dayang Najwa binti Haji Mahadi. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Ar-Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. KUPU-SB melambangkan mercu tanda keislaman yang unik dengan memartabatkan pengajian perguruan agama dan khazanah ilmu kitab turath Melayu. Berlandaskan pengintegrasian ilmu, latihan, penyelidikan, perkhidmatan, teknologi dan jati diri yang holistik seperti yang tercatat dalam misi penubuhannya, KUPU-SB akan menyerlah megah sebagai sebuah institusi pengajian tinggi kebanggaan negara yang masyhur bertaraf antarabangsa. Ini sejajar harapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia agar KUPU-SB menjadi pusat pengajian yang berkat lagi diredai Allah Subhanahu Wa Taala serta mampu memberikan khidmatnya kepada negara dan umat Islam umumnya.
Satu kes baharu jangkitan COVID-19 telah disahkan yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 149 setakat ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan menjelaskan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam kemarin. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 7 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bersamaan dengan 23 November 2020 Masehi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 bagi negara ini kepada 149 orang. Kes 149 ialah seorang wanita berumur 37 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari India melalui Kuala Lumpur pada 11 November 2020 dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI 874. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing setakat ini telah mengenal pasti 4 orang kontak terdekat yang mana ujian awal menunjukkan 3 daripadanya adalah negatif bagi COVID-19, manakala seorang lagi masih menunggu keputusan ujian. Dengan pengesanan kes terbaru ini, sebanyak 8 kes import telah disahkan sejak jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 201 hari tanpa kes jangkitan COVID-19. Dalam pada itu, daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini, seramai 145 kes telah disahkan sembuh. Pada hari ini, seramai 570 orang yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melanjutkan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 8,270 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 151 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 75,632 ujian. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, memakai sungkup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian jika merasa kurang sihat. Menteri Kesihatan juga menasihatkan orang ramai untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial seperti menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali masuk dan keluar dari premis-premis terutama di tempat-tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit, restoran-restoran, establishmen kecantikan, kedai gunting dan lain-lain. Pengurus-pengurus premis perniagaan adalah juga diingatkan untuk memaparkan kod QR di tempat-tempat masuk masing-masing. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil serius penggunaan aplikasi BruHealth, terutama sekali dalam mengimbas QR Code ini, kerana ia adalah penting dalam membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera jika berlaku sebarang penularan jangkitan. Sesiapa yang didapati melanggar ataupun ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 ataupun penjara sehingga tempoh 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Sejak tindakan undang-undang mula dikuatkuasakan bagi arahan-arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini pada bulan Jun 2020 yang lalu sehingga sekarang, sebanyak 2,020 premis perniagaan telah diperiksa di seluruh negara
di mana 649 kesalahan telah didapati dan dikenakan denda kompaun. Kesalahan yang sering didapati ialah pengendali makanan tidak memakai sungkup muka semasa waktu bekerja. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan akan memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak ini. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Kementerian Hal Ehwal Agama ingin memaklumkan bahawa rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam masih belum dibenarkan untuk mengerjakan ibadah umrah di Arab Saudi. Kementerian berkenaan dalam kenyataan akhbarnya turut mengongsikan bahawa Majlis Ugama Islam Brunei telah membincangkan perkara tersebut pada mesyuarat kali ke-16 yang diadakan pada 7 November lalu. Keputusan tersebut adalah berpandukan kepada fatwa Mufti Kerajaan melalui Siri Fatwa 14/2020. Majlis turut berpandu kepada penilaian Kementerian Kesihatan yang mendapati situasi semasa penularan wabak COVID-19 di peringkat global yang masih merekodkan kes-kes positif jangkitan virus COVID-19. Dengan situasi tersebut, masih ada kekhawatiran berhubung keadaan penularan pandemik COVID-19 yang melanda dunia dan kebanyakan negara ketika ini. Dengan berasaskan kepada ketetapan hukum syarak serta penilaian daripada pihak berkuasa kesihatan, Majlis Ugama Islam Brunei memutuskan untuk belum membenarkan bagi rakyat dan penduduk di negara ini untuk melaksanakan ibadah umrah buat sementara waktu. Larangan ini termasuk kepada rakyat negara Brunei Darussalam yang sedang berada di luar negara. Tarikh pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan secara pandu lalu atau drive-thru pada bulan November 2020 adalah pada hari Khamis 26 November 2020. Bagi daerah Brunei dan Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa dan Dewan Kemasyarakatan Tutong bagi daerah Tutong. Manakala bagi daerah Blaid dan daerah Temburong, pembayaran pencen akan dibuat di kaunter Pejabat Jabatan Perbendaharaan. Pembayaran pencen akan bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang pada tarikh berkenaan. Jika ada sebarang pertanyaan ke atas tata cara pembayaran tersebut, para penerima boleh menghubungi talian 238 0822 atau 238 3469.